yang berusaha, yang bahagia bersama jemputan kita pada malam ini, Al-Fadhil Ustaz Ashraf Rizwan. Bila keluar nama ni sebenarnya saya pun tak pasti siapa Ustaz Ashraf ni. Disebut Imam Muda Ashraf, oh ya. Walaupun dia bukan muda lagi. Ya. Para jemaah yang kasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat kita berkumpul pada malam ni, ya. Dan saya mewakili ahli jalur kuasa Surah Al-Qalam dalam mengajukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Ashraf buat kali keduanya di Surah Al-Qalam, ya. Alhamdulillah, ya. Dia sudi untuk hadir ke Surah Al-Qalam ini. Dulu kita buat di luar, Ustaz, ya. Jadi sebab musim PKP kita buat kat dalam, sejuk sikit, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, ya. Tuan-tuan tak nak dengar saya cakap, kita akan dengar bicara ilmu daripada Imam Muda Ashraf yang bertajuk Mereka yang Terkenal di Langit. Oleh tafadhal masykurah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Terima kasih pengerusi majlis. Saya ni kan, ya? Okay. Oh, TV ini, TV Surau. Oh, Facebook Surau. Terima kasih pengerusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar orang Pajam semua? Pajam kan? Oh, yalah, tengah silap tempat pula. Saya pun teringat, baru perasan bila bagi tahu surau ni dulu yang tu kita buat Maulidur Rasul, Maulid. Jadi alhamdulillah tu waktu lebih kurang dalam 5-6 tahun sudah rasanya. Baru lagi 2017, 2 tahun sudah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Allah jadikan kita ini, Allah bagi panjang umur. Kemudian Allah nunakkisu fil khalq, Allah pusing balik umur kita ni. Dulu kecil-kecil kita tulang pun tak kuat, kan? Sehingga sampai satu peringkat Allah akan rotate balik kepada tulang tak kuat semula. Nunakkisu fil khalq afala ta'qilun, adakah kamu tidak memerhatikan? Sebab itu kalau saya pergi kuliah 2-3 kali ataupun lepas 5-6 tahun main balik surau tu, kadang-kadang terfikir mungkin ada jemaah surau yang 2 tahun sudah dia ada bersama dengan kita, dan mungkin kali ini dia dah tak ada dengan kita. Tuan-tuan lebih mengetahui, tuan-tuan lebih bersama dengan jemaah tuan-tuan. Jadi hari ini alhamdulillah, tajuk kita terkenal di langit. Terkenal di langit. Satu tajuk yang bagus. Kerana tajuk ini ada sebahagian bila bincang bab langit ni, dia ada kaedah ataupun ada perbincangan dalam bab akidah. Contohnya isu berkenaan dengan fis sama, tentang kedudukan Tuhan. Sebahagian meletakkan dalam kaedah ahli sunnah wal jamaah dalam mazhab Asy'ariyah tentang Tuhan itu tidak memiliki tempat tersendiri. Nak kata atas ke, bawah ke, di langit ke, di bumi ke, dia tidak ada tempat kerana dia yang mencipta tempat. Maka ada ulama juga berbincang tentang jihah, arah. Nak tunjuk ke sini, ke sana, ke sini, ke mana? Di manakah kedudukan Tuhan? Jadi hari ini isu tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa saya tidak akan kupas, tentang berkenaan
Bila kita sebut terkenal di langit ni, adakah kita nak menggambarkan kedudukan Tuhan dan juga para malaikat itu berada di langit? Jadi kita tidak kupas hari ini berkenaan dengan isu akidah yang saya rasa begitu panjang dibincangkan oleh ulama. Cumanya kita nak cerita tentang isu terkenal di langit yang datang daripada beberapa hadis. Antara yang disebut kisah-kisah orang-orang yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Antaranya masyhur, siapa dia? Kalau sebut terkenal di bumi, tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit, orang mesti akan mengingati rajulun masyhurun fis sama, ma'ruf fis sama, terkenal di langit, majhulul fil ard, tetapi dia tidak dikenali di bumi. Ini iaitu Uwais. Nabi sebut inna khairat tabi'in, sayyid tabi'in, tabi'in yang paling baik. Tabi'in ini bermaksud orang yang bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dengan tabi'in kedudukannya tidak sama. Tentu dalam bab agama kita melihat kepada orang yang terawan. Dalam bab agama, dalam bab dunia Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu, antum a'lamu bi amari dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bab agama kita tidak boleh nak lawan, tak dapat nak lawan tuan. Khairu qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurunku dalam bab agama. Nak lawan bab ibadat, nak lawan bab ketaatan, habis. Tak boleh nak lawan generasi itu, generasi yang dipanggil salafus salih. Macam Nabi sebut bila kita nak beribadat, contohnya bab dunia kamu lebih tahu. Saya bagi contoh. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah seperti mana kamu melihat aku salat. Cara salat, maka para ulama akan cek cara faham hadis, sahabat amalkan bagaimana, kalau salat jamaknya macam mana, sahabat sakit, sahabat semayang macam mana, sahabat musafir, sahabat salat macam mana. Kerana mereka memahami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab agama, bab ibadat kita rujuk mereka. Tapi cara nak datang ke masjid, contohnya nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik Viva ke, tuan-tuan nak naik X50 ke, tuan-tuan nak naik kereta ke, tuan-tuan nak naik basikal yang orang duk ride sekarang ke, ikut suka tuan-tuan. Rumah Nabi, contoh rumah. Rumah Nabi ni kita tengok rumah Nabi, kita pergi Madinah, betul tak? Ada museum tunjuk replika rumah Nabi. Rumah Nabi ni nak banding dengan rumah orang pajam besar lagi, betul? Betul? Saya tak mengaku lah. Sama lah dengan rumah saya besar lagi. Kalau kita tengok. Tapi Nabi tak pernah kempen untuk kita mengikut arkitektur rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan nak buat macam mana rumah bumbung Minang. Orang Minang bumbung Minang, orang Jepun pintu sliding tu macam cerita apa? Doraemon tu kan. Ikut suka. Tu pintu Doraemon macam tu. Ikut suka. Arkitektur masjid nak bentuk macam mana? Kalau kita ikut Kubah pun sendiri datang daripada sejarah Mughul, bukannya daripada Arab. Kan? Bentuk silakan. Tetapi cara nak menghidupkan rumah, cara nak menghidupkan cahaya agama, ikutlah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara nak menghidupkan rumah Allah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak pergi haji, khudhu anni manasikakum. Ambil cara haji. Cara haji nak buat macam mana? Sa'i macam mana? Tawaf macam mana? Di mana nak wukuf? Di mana nak kamu nak lontar jamrah? Ikut aku. Cara nak pergi haji, wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nak jalan kaki, nak naik unta, nak naik kapal terbang, nak naik motosikal, silakan. Kamu lebih tahu. Jadi bila kita bincang bab tentang golongan-golongan dulu antara orang-orang terdahulu, dan agama pula ajar kita. Jadi terima kasih tuan-tuan. Kan? Agama kita pula ajar, kalau orang dah meninggal dunia, lebih baik kita cari yang baik-baik daripada buruk dia. Betul? Tuan-tuan nak mandi jenazah. Tuan-tuan mesti jaga orang yang nak mandi jenazah. Betul? Nabi Muhammad, siapa tak nak mandi jenazah Nabi Muhammad? Semua mesti berebut. Nak pegang badan Nabi. Kalau kita baca sejarah, hanya beberapa orang saja. Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ini kebanyakannya adalah Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nak masuk macam-macam pandangan. Nak masuk tak boleh, ada yang minta nak masuk. Itu Nabi. Begitu juga kita, betul tak?
Kalau orang mati, ayah kita meninggal, kita mesti nak tengok siapa nak mandi jenazah ayah kita. Kenapa kena tengok? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya mulianya bani Adam, betul tak? Tuan-tuan, badan kita mulia, boleh jadi dekat tubuh badan kita mungkin ada cacat celah. Kita takut ada orang yang datang. Mungkin di celah-celah yang mandi jenazah itu musuh ayah kita. Yang masuk, tengok-tengok dekat tempat mandi jenazah, nampak ayah kita mungkin ada tak kena kat badan dia. Balik dia pergi cerita ke orang. Betul tak? Itu kita jaga. Sebab kematian, la tasubul amwat, tidak ada di cercaan bagi orang mati. Habis. Nak mengumpat buat apa, dia dah meninggal dah. Lainlah orang yang meninggal memang confirm memang orang tu memang sebut dalam Quran dia kufur. Tak bolehlah kita nak jadi orang baik sangat, warak sangat. Orang kata Firaun dia, tak payah kata kat Firaun, kesian kat dia. Cik, warak belajar. Orang cakap kat Abu Lahab, dia pun Abu Lahab jangan sangka baik dengan Abu Lahab. Tak syah tuan-tuan, jangan tunjuk warak sangat. Abu Lahab, Firaun, Namrus, itu disebut dalam Quran sudah. Tapi kalau kita sahabat kita sudah habis. Tapi bila kita sebut tentang orang yang dah pergi, agama ajar terima kasih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina sambung ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jangan ada dalam hati ampun dosa orang-orang dulu, tuan-tuan. Ampun dosa orang dulu, ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa adik-beradik kami, ampun dosa AJK surau kami, jemaah kami, ampun dosa. Jangan ada dalam hati kami ada perasaan yang tak kena, yang tak berapa cantik dekat orang yang dah meninggal itu. Agama ajak terima kasih. Sebab itu bila kita sambut merdeka, kadang-kadang kita cerita tentang tokoh-tokoh merdeka ni, kita cerita betul-betul. Tak ada masalah orang main busi merdeka kan. Orang cerita Abu Hasan Munas, orang cerita Abdul Rahman Limbong, orang cerita namanya Raja Abdullah, orang cerita pahlawan-pahlawan contohlah Dol Said, Raja Haji Fisabilillah. Ni orang macam Makassar, macam-macam orang-orang yang hebat-hebat yang mungkin kalau saya nak sebut, kalau mereka mati, mereka boleh disebut sebagai syuhada. Cuma kita wording itu kita tak gunakan kepada mereka. Kalau kita guna, saya rasa subhanallah. Tapi bila kita cerita, kita akan kenal ampun dosa mereka. Tabi'in, tuan-tuan, ini bukannya orang biasa-biasa, bukan orang lapis-lapis tok nenek moyang kita, tapi tabi'in, orang yang pernah bertemu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jumpa sahabat Nabi. Siapa jumpa Nabi satu saat, lahzatan, dia adalah sahabat. Mati dalam keadaan beriman, dia adalah sahabat. Nabi duduk ceramah, contohnya dekat atas padang, dia duduk kat hujung belakang, dia dapat jumpa Nabi, dia adalah sahabat kalau dia mati beriman. Walaupun dia bukan kibarus sahabah, walaupun dia bukan sahabat yang top lah, yang terkenal. Ini kita akan bincang. Siapa itu namanya Uwais Al-Qarni? Sikit kita kupas sikit. Saya tak nak kupas sangat tentang dia. Sehingga dia disebut sebaik-baik tabi'in. Sedangkan kalau kita baca, zaman tu dah ada Sa'id ibn Musayyib, ataupun disebut Sa'id ibn Musayyib, alim, ahli ilmu, mufti Madinah, faqih. Subhanallah. Kahwin pula dengan anak Abu Hurairah. Tentang baca Syiarul Alam Nubala, dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah tengok orang Kedah pungkok dah. Punggung. Punggung kan? Dia tak pernah tengok punggung orang ketika salat jemaah, melainkan punggung imam. Apa maksud dia? Duduk depan lah. Tak pernah tengok. Tak pernah tinggal. Agak-agak berapa lama? Agak-agak berapa lama dia tak pernah tinggal? Yang kita baca hadis, siapa yang meninggal, siapa yang salat jemaah selama 40 hari tidak meninggalkan takbir bersama imam, bara'atun minan nifaq, Allah meninggalkan dia daripada perbuatan sifat-sifat munafik. Betul? Tapi Said ibn Musayyib ni apa dia? Berapa lama? 40 tahun, tuan-tuan. 40 tahun. Dia memang ada orang, sebab itu kalau dia 40 tahun ni satu zaman, ya Allah akbar, lama. Quran sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga kamu sampai umur 40. Sahabat kita orang Sungai Petani tak tahu umur berapa dah. Ada yang adik-beradik kita orang Jeli tak tahu umur berapa dah. Ada yang duduk Kuala Kedah, berapa umur dia? Haji orang mana Haji? Kedah. Macam boleh tahu saya noh. Bahaya Haji. Kedah mana? Oh Yan. Haji umur berapa Haji? 63. Subhanallah.
Umur-umur dia nah. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 70 tahun. Quran sebut umur 40. Sebut umur 40. Bayangkan 40 tahun dalam kebaikan. Ibnu Abbas sebut siapa yang mana umur 40 dia buat jahat lagi, dia sedang menuju ke pintu neraka, naudzubillah. Sebab dia takut umur 40 dia tak boleh berubah dah. Kalau tak ubah sekarang, bila lagi nak ubah? Biasanya disebut 40 lah. Kaedah dalam agama Arab, dalam bahasa Arab ni 40 ni sederhana. Mendatangkan tabiat. Dulu saya pernah sebut, saya ingat, tak ingat kat mana. Sini baru 2 kali, tak ingat ada ceramah apa itu. Kan? 40. Orang tabiat. Orang cerita tentang new normal, betul tak? New normal. New normal apa dah tuan-tuan? Tuan-tuan dekat lebih pada 4 bulan dah. Betul tak? Kan? Pakai mask pun tak ada apa dah noh. Rasa macam okey noh. Nak pakai sampai bila-bila. Dah rasa biasa dah. Dah biasa dah. Dah tak ada rasa macam alah pelik. Dulu mula-mula kita kena kurung dalam rumah, ingat dah lagi? Ingat dah? Kena kurung dalam rumah, dia punya stres tu macam-macam. Masak apa tak jadi, semua macam-macam. Stres. Orang yang duk selalu keluar rumah berjalan, tiba-tiba tak boleh keluar rumah. Ada orang tanya, ustaz, macam mana ada hadis menyebut ketika wabak menetaplah dalam rumah akan dapat pahala syahid? Ingat tak? Hadis Sahih Bukhari. Dia kata takkan duduk dalam rumah boleh dapat pahala syahid. Duduk dekat 2 minggu dia kata, ustaz boleh mati syahid betul. Duduk dalam rumah kan? Sebab bukan senang kan? Tapi bila dah lama-lama, Allah nak kena masuk kerja pula. Best pula duduk kat rumah. Kan orang kata ada orang melawak rindu zaman PKP. Ada pula macam tu. Sebab dah jadi normal. Wa wa'adana Musa 40 lailah. Nabi Musa 40 malam. Istilah 40. Dapat Taurat. Umur 40 jadi rutin yang biasa. Jiran 40, kiri depan kanan belakang. 40. Sebahagian ulama dia ada signifikan tentang bilangan 40. Kalau kamu sebagai jemaah tabligh contohnya dia keluar 40 hari. Sebab boleh kebiasaan ada hadis-hadis yang menyebut tentang dia tak secara khusus hadis kata kena keluar 40 hari. Tetapi macam saya sebut tadi 40 hari sembahyang insya-Allah buang sifat nifaq. Ada hadis dhaif yang siapa sembahyang 40 waktu solat di Masjid Nabawi, sebagian ulama angkat taraf hadis itu ke darjat yang lebih tinggi. Yang kita ambil 8 hari duduk Madinah kalau kita buat haji, betul? Sebab nak dapat 40 waktu dengan gambaran kemungkinan 40 itu tempoh yang matang, boleh jadi tabiat. Orang putih sebut 21 hari, 7 habit kalau Stephen Covey. 21 kali kita buat akan jadi habit. 21 hari duk main sembahyang jemaah, kita ambil lah 40 hari duk main sembahyang jemaah, tak henti-henti jadi Sa'id bin Musayyib. Subhanallah, tak tinggal. Tu yang kita tengok bila ada orang menangis bila laungkan azan. Kalau tak ada lah Covid baru ni, tak pernah kita baca hadis sallu fi buyutikum laungan azan, betul? Kita pun tak tahu. Betul tak? Kita pun tak pernah dengar. Haji 63 tahun selama hidup atas muka bumi ni, pernah tak berlaku raya ditangguhkan? Betul tak? Tak pernah, kita tak ada cakap. Tapi bila kita tengok video mula-mula Kuwait tutup, masjid tak dibenarkan, kita tak kena tutup lagi. Saya dapat video tu kan, mereka pasang, mereka tunjuk laungan azan, Tok Bilal sebut sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum dalam nada menangis. Kita boleh faham memang ada orang yang memang dia sedih sebab tak boleh pergi masjid. Memang ada. Ar-rijal qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya terikat dengan masjid. Memang ada tuan-tuan. Tak boleh kita nak nafi. Yang buat pun ada juga. Itu benar. Saya tak boleh pergi masjid ni. Tapi memang tak pergi pun. Ada juga. Tapi yang betul-betul ada. Betul ada tak? Ada haji-haji. Bukan kita cakap saja, tapi nak bagi tahu penerangan haji ini SOP bukan senang. Jenuh HJK nak bagi tahu. Tapi sebab kita faham memang ada orang jiwa begitu. Sebab rutin dia. Saya nak sebut bagaimana orang hebatnya Sa'id bin Musayyib, faqih, ilmu fiqh, terkenal, madrasahnya besar, anak muridnya ramai, orang yang sangat hebat, tetapi dia tidak disebut sayyidut tabi'in, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Tiba-tiba dipilih seorang lelaki yang hanya mengembala kambing. Uwais Al-Qaran daripada kampung Murad. Orang Qaran, Al-Qarni. Macam tuan-tuan bolehlah Al-Bajami. Bajami, you know?
Ada Al-Bajami. Tuan-tuan boleh tak nak bagi nampak Arab sikit kan? Boleh letak sikit apa nama apa Hasan Al-Bajami. Mana Pajam. Boleh lah. Nampak glam sikit lah, nampak macam power sikit lah. Kalau saya Bangi, bukan Bangangi. Banji, Penang Al-Filfilani, Filfil sebab cabai Filfilani. Itu Al-Jandarami. Contoh Al-Marbawi, Idris Al-Marbawi. Subhanallah, duduk kat Mesir, orang yang sangat dihormati oleh orang Mesir. Sebab orang dulu tuan-tuan nak tengok seronoknya Islam tersebar satu dunia. Al-Habashi, Bilal Al-Habashi, Bilal bin Rabah Al-Habashi, orang Habsyah. Nabi pernah menyebut, ana sabiqul Arab, wa Salman sabiqul Fars, wa Bilal sabiqul Habsyah. Aku orang Arab pertama ucap syahadah, Bilal orang kedua, orang pertama ucap syahadah, orang Afrika pertama ucap syahadah. Seronok Al-Habashi. Salman orang Parsi pertama ucap syahadah. Oh, Parsi pun dah ada orang masuk Islam. Oh, nak seronok. Dengar pula Suhaib Ar-Rumi, orang Rom pertama ucap syahadah. Nabi seronok. Jadi kita pun bila kita tengok orang pergi, ulama-ulama kita pergi Mekah, nak bagi tahu, nama aku Nawawi Al-Bantani, orang Bantan. Aku Al-Falimbangi, orang Palembang. Aku Al-Minangkabawi, supaya dekat sana dah sampai Islam. Jangan main tuan-tuan. Al-Jawi, orang Jawa. Ada Jawa sini? Ada Jawa sini? Mana Jawa? Ada? Ramai. Awak tak mengaku Jawa ni? Jawa orang paling ramai orang Islam dalam dunia. Subhanallah, Nabi berbangga. Jadi bila tuan-tuan tengok, datanglah seorang lelaki, Uwais Al-Qarni, daripada kampung Qaran yang tidak terkenal. Kenapa dia pilih? Ini orang-orang yang masyhur. Jadi dalam Quran ada menyebut tentang orang ni, lawan bagi orang yang mana dia terkenal di dunia tapi tidak terkenal di langit. Ini adalah orang-orang yang memang mencari kemasyhuran hanya di dunia, tetapi tidak mencari masyhur bagi penduduk-penduduk langit. Malaikat tidak mengenali dia. Rohnya diangkat, yang dikenali adalah malaikat-malaikat jahat. Kita akan mati tuan-tuan. Bila kita akan mati, kita akan nampak semua benda. Semua orang, saya dan tuan-tuan. Kita akan nampak semua benda. Mata kita akan nampak. 2-3 second sebelum kita meninggal, kita akan nampak. Allah akan buka mata kita akan nampak. Tuan-tuan kalau baca hadis Rafi' bin Khudash, sangat takut. Malaikat duk tunggu-tunggu. Kan kafankan kita dengan kain kafan daripada syurga, ataupun kafankan kita daripada kain kafan neraka. Sebelum nak bawa naik ke langit untuk bertemu dengan malaikat-malaikat lain. Malaikat lain berebut-rebut nak sambut. Kita akan nampak kita ini macam mana. Kalau kita ini orang yang baik, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Subhanallah, kita nak jadi jiwa macam tu. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepadaku. Allah jemput. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Qurtubi disebut, tafsir Razi, ketika dia meninggal dunia, ramai orang mendengar bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Fajr tersebut. Mereka tengok kiri kanan, mereka tak nampak siapa yang baca, tapi didengari. Allah punya nak muliakan karamah Ibnu Abbas sampai tahap macam tu. Wahai jiwa yang tenang. Dia balik-balik dia jumpa Allah, malaikat berebut-rebut nak ambil dia sebab sangat mengenali. Kita bimbang kita mati, kita tak dikenali di kalangan orang-orang yang baik. Orang baik pun tak sebut baik tentang kematian kita. Kan kita pernah baca orang mati baik macam mana. Ada hadis tentang ramainya orang datang solat. Kita baca hadis tentang ramainya orang menyebut orang mati itu orang baik. Imam Munawi sampai cakap, siapa yang melihat bila dia meninggal dunia, orang semua pakat cakap dia orang baik, saksikanlah dia itu ahli syurga. Ini tafsiran syarah-syarah para ulama. Dan benda ni tuan-tuan kita selalu dengar. Kita mati orang nak panggil baik ke? Kita mati orang nak panggil naudzubillah. Betul? Kita tak tahu. Jadi sebab itulah dalam Quran sebut, surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhirah, itulah ad-dar al-akhirah. Satu waktu yang berbeza dengan waktu di bumi. Bumi ni tuan-tuan, kalau kita baca bab langit ni tuan-tuan, Allah sebut macam-macam, 380 kali sifat langit disebut dalam Quran. Disebut was-samaa banainaha. Langit ini dia ada konstruk dia ada dia punya binaan seolah-olah begitu. Rafa'a samkaha fasawwaha, macam ada satu bangunan. Gambaran dalam Quran, langit ini diceritakan begitu panjang. Diceritakan ada seumpama waja'alna as-samaa as-saqfa, seolah-olah dia bagaikan atap.
Langit ini disebut seolah-olah ada 7. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin tibaqa. 7 peringkat. Adakah betul exactly 7 ataupun 7 itu bahasa Arab menggambarkan banyak? Wallahu alam. Ini bentuk langit. Langit ni dia cerita dalam Quran. Quran ni dia cerita berair saja 200 ayat. 200 ayat pula dah. 200 ayat. Air jadi ayat, nampak? Susah betul lah nak cakap bahasa Pajam campur Penang ni. Tuan-tuan Pajam ni bahasa dia macam mana? Macam Negeri Sembilan ke, macam mana, macam Selangor ke, macam campur, tak ada identiti no? Tak ada identiti, tak ada identiti. Dia bunyi macam tu, bunyi macam ni. Saya cakap boleh faham? Boleh lah, insya-Allah. Dia 200 ayat cerita tentang ayam. Subhanallah. Ayam. Langit, ma'am minas sama, al-bahru, lautan, an-nahru, sungai, al-bi'ru, ainan, mata air, telaga. Oh, dia cerita. Adamu, air mata pun dia sebut dalam Quran. Tu air. Bumi macam-macam, dabbah, binatang yang melata, binatang yang duduk namanya unggas, pokok atin, az-zaitun, pokok al-a'nab, an-nakhlah, anggur, pokok tu. Basal pun sebut, bawang pun sebut dalam Quran. Langit macam-macam bentuk langit. Langit disebut, langit ni boleh terbelah. Idza samaa'un syaqqat, boleh terbelah. Langit wa futihatis sama fakanat abwaba, dia macam pintu-pintu. Sama langit. Tapi bila kita faham terkenal di langit ni, bukan kita nak cerita langit ini, kita nak gambarkan terkenal di langit. Orang yang terkenal bagi penduduk yang sangat mulia, iaitu para malaikat, dan juga dikenali oleh Allah SWT. Allah memang kenal kita, tapi satu maksud yang untuk memahamkan kita orang baik, masyhur namanya di kalangan para malaikat. Yang tu yang kita nak. Terkenal dekat dunia, follower ramai, TV nampak muka dia, dan pusing-pusing muka dia. Orang panggil dia pun dengan panggilan yang glamour. Tetapi kalau Allah dan malaikat tidak mengenali dia, tidak ada apa-apa maksud. Sebab itu tilka darul akhirah, itulah darul akhirah, negara akhirat. Negara akhirat, dunia akhirat. Yang kamu duduk ini 60 tahun, hidup 60 tahun. Saya tak tahu berapa tahun. Haji 63 tahun, rezeki haji 63 tahun. Ada orang rezeki 70 tahun, ada orang rezeki 80 tahun, ada orang rezeki 20 tahun ya. Betul. Rezeki kita tak sama. Tetapi bila kita meninggal dunia, maka kita akan hidup ni tuan-tuan sampai berbilion-bilion tahun. Ni darul akhirah. Nak terkenal ni sekejap lah. Ada orang dulu dia akan kenang balik. Oh, aku dulu sekolah rendah, akulah ketua pengawas. Oh, famous aku kat sekolah dulu. Sekarang bila dia ada pencen, dia kata, cerita lama. Aku dulu kat pejabat dulu sebelum pencen, pegawai tuan, sekarang ni lebih kurang sama. Main masjid sembang darah berapa, atas berapa, bawah berapa. Semua kita akan melalui zaman. Saya cakap kepada artis, adalah beberapa pelakon, dia ada sifat dia pelakon. Kita saya bukan artis. Dia ustaz, dia tak sama. Dia kena cakap, ustaz you jangan samakan diri you dengan artis. Kalau tidak you rasa you mencari sesuatu. Sebab para ustaz, asatizah, para alim ulama ataupun siapa-siapa pun, bila orang kenal, wartawan ambil berita, cerita tentang dia, masuk TV, tak masuk TV, apa pun, terkenal, tak terkenal, orang akan pergi menghadap kepada kamu, kerana di sisi kamu ada cahaya ilmu. Orang nak dapat kamu bukan kerana terkenal kamu. Mungkin ada kelebihan dengan terkenal, orang pakat seronok nak datang. Tetapi mungkin kalau dia tak terkenal pun, dia ada ilmu. Almarhum Ustaz Ismail Kamus, hujung-hujung usia bukanlah zaman dia dulu begitu terkenal, tapi bila masuk kuliah orang tetap beramai. Sebab apa? Sebab ada ilmu bagi sisinya. Contoh, jadi bila kata artis, saya sebutlah, ada yang ada talent, ada yang tak ada talent. Bila mereka cakap ustaz, ini saya cakap tuan-tuan, ni dunia artis. Haji pernah jadi artis? Tak pernah. Saya cakap betul. Tapi ini kita faham jiwa manusia, baru kita faham. Oh, begitu ke? Kita tak hina dia. Ada ramai yang baik tuan-tuan. Allah pilih dia, Allah angkat dia sampai jadi terkenal. Ada.
Ada dia biasa ya. Tapi Allah angkat dia sampai terkenal satu Malaysia. Ada. Dan dia kalau dia baik, dia pernah sebut Ustaz, dia kata tak pernah terfikir sampai tahap macam tu. Ada, tak maulah sebut nama. Ada ketika orang mengangkat dia, ada ketika dia rasa macam orang tak berapa tengok dia. Dia kata dulu orang komen banyak lah ni, komen sikit. Dia tak senang duduk. Ada yang pernah depression tuan, sebab dia rasa alah, duk makan ni tak ada siapa nak tangkap gambar dengan dia. Dia duduk kedai mamak, duk makan, tak ada siapa tangkap gambar dia. Dulu waktu dia tengah makan, tak larat nak telan ni orang main tangkap gambar. Nak telan ni orang main tangkap gambar. Dia pun tak senang duduk. Hari ni dia nak makan, orang tak nak tangkap gambar. Dia rasa, hey, aku ni orang tak suka kat aku ke? Dia pergi 7-Eleven, dia buka majalah. Gambar aku tak ada ni. Tengok melodi pun tak ada. Habis dah. Habis. Kita bagi tahu dekat dia, tuan, 10 tahun dulu ramai orang cemburu dengan apa yang tuan dapat, yang tak diberikan kepada orang lain. Mungkin hari ini zaman orang lain. Ini bukan zaman antara dulu, 10 tahun dulu, 20 tahun dulu. Ini zaman sebelum terputusnya nikmat yang Allah bagi, namanya kematian. Hari ini di dunia orang kenal, tapi bila meninggal dunia takut langsung. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwa. Quran menyebut itulah negeri akhirat yang Allah telah terangkan nikmat-nikmatnya. Kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan mendapatkan uluwa, kedudukan, pengaruh, populariti atau kelebihan di muka, uluwan fil ard wala fasada, dan dia tidak mengharapkan sesuatu pun untuk melakukan keburukan. Saya tak sebut orang popular ni bahaya, jahat, tidak. Tetapi nak bagi tahu, ada orang tak terkenal di dunia tetapi dia boleh jadi terkenal di langit. Tetapi ada orang yang kita habis ke, kita kalau ikut azan habis no. Macam mana? SOP macam mana? Sikit ke? Kan azan dulu dah, try. Okey, ya. Saya ikut tuan lah. Lagi tuan marah pula kan. Takut juga kan. Setengah surah dia lain, dia ikut macam-macam Okey, baik. Hubbus syahr. Orang yang mencintai kepopularitian. Tidak menjadi kesalahan. Imam Ahmad bin Hanbal, dia masuk satu kampung, orang menyebut nama dia, masyhur. Dia pergi kuliah. Imam Ibn Abdul Bar menyebut 5,000 orang datang kuliah Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman tak ada mikrofon, yang datang mengaji kat 500 orang saja bawa kitab nak tadah mengaji dengan dia. Habis yang lagi 4,500 itu datang untuk apa? Datang hanya untuk melihat jubah Ahmad bin Hanbal. Bermaksud nak tengok pun jadilah, sebab masyhur. Tapi dia masyhur dengan sebab kebaikan dia. Masyhur, ma'ruf dengan sebab kebaikan. Tak ada masalah. Bukan itu tujuan hidup dia, tetapi itulah membuatkan dia terkenal dengan kebaikan. Tak ada masalah. Tapi Uwais Al-Qarni, cerita yang masyhur. Tiba-tiba Nabi menyebut kepada Umar. Nabi, tuan-tuan, dia bukan setakat dia baca Quran orang dengar, dia tazkirah orang dengar. Ada ketikanya dia suruh orang baca Quran dan dia dengar. Ini akhlak Nabi. Saja Nabi nak tunjuk akhlak. Kita kadang-kadang kita yang baca Quran, orang tolong dengar kan. Kononnya kita baca bagus. Nabi baca bagus. Nabi kata, "Iqra'u 'alayya al-Quran ya Ibnu Mas'ud." Baca Quran untukku ya Ibnu Mas'ud. Nabi tunjuk akhlak. Aku nak dengar pula. Ibnu Mas'ud kata, takkan aku nak baca engkau dengar, patutnya engkau baca aku dengar. Quran turun untuk engkau. Nabi kata sekali-sekala. Nabi pula tunjuk akhlak kepada Umar. Umar kata, "Akhlak azim." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak musafir. Aku jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin musafir. Ketika aku hendak keluar, Nabi memanggil aku. Dan Nabi mengatakan kepada Umar, doa untuk Nabimu. Akhlak. Kita tazkirah orang tak boleh tegur kita. Kan? Akhlak Nabi. Sekali-sekala Nabi tunjuk, Umar, doa untuk aku. Dia kata, nak doa untuk apa? Engkau lah doa makbul. Musafir, doanya makbul. Akhlak. Kalau ikut hukum memang Nabi doa lebih makbul. Tapi akhlak yang tunjukkan oleh Nabi. Tiba-tiba orang yang Nabi pernah suruh doa untuk Nabi, Nabi cakap, Umar, kalau engkau berjumpa dengan seorang yuqalu lahu Uwais, yang diberi gelaran dengan Uwais, mintalah doa dengan budak tu.
Rajulun, lelaki yang mana tak dikenali di dunia, tak dikenali, majhul fil ard, ma'ruf fis sama, tak dikenali di dunia tetapi sangat terkenal di langit sana. Minta dengan dia. Di sisinya ada sakit sopak. Dia ni orang tengok dia sebagai orang yang ada sakit kulit. Orang pun duduk jauh-jauh sikit dengan dia. Dan di sisinya ada seorang ibu yang dia kasih. Jadi orang muda, saya selalu sebut kalau ceramah kat sekolah, adik-adik nak doa makbul tak? Kan dia buat sembahyang hajat kan? Sembahyang hajat menghadapi SPM. Menghadapi macam perang tu dah. Sembahyang hajat untuk menghadapi menghadapi SPM, UPSR, PMR kan? Kita buat kan? Kita pun panggil gabung dengan sekolah, buat program. Cakap kat adik-adik, adik-adik nak tak doa makbul? Nak doa makbul? Selain daripada mak baca, nak tak adik-adik doa sendiri makbul? Macam mana cara nak doa makbul? Salah satunya ialah jadilah seperti Uwais Al-Qarni. Khidmat pada mak ayah kamu, Allah akan makbulkan doa kamu. Tentang kalau bincang bab syarah hadis berkenaan dengan makbulnya doa seorang ibu, dan kita baca salah satu doa la turad. Salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya doa ibu ataupun doa ayah. Kalau ulama bincang makbulnya doa ibu ni bukan setakat ibu tadah tangan. Kita buat baik dengan mak ayah kita, Allah makbulkan doa kita. Imam Bukhari masuk dalam bab adab dan juga bab makbulnya doa seorang anak yang berbuat baik kepada mak ayah. Cerita 3 orang terperangkap dalam gua. Dia tawassul dengan amalan dia. Ada orang dia kata indi syekhani kabiran, aku di sisi aku ada mak ayah yang tua yang udur. Aku jual perah susu. Satu hari aku balik-balik lambat, mak ayah aku sedang tidur. Aku tak bagi anak aku minum, tak bagi isteri aku minum. Aku tunggu besok pagi, mak aku jaga. Aku bagi kat mak ayah aku dulu, baru bagi kat anak aku. Kalau aku buat ini kerana Allah, buka pintu sikit. Allah buka pintu sikit. Juga seorang dua orang lagi, dia kisah dia nak berzina, Allah. Imam Bukhari tak sebut lagi 2 kisah. Dia masukkan bab makbul doa seorang anak yang buat baik pada mak ayah. Ulama menyebut Uwais Qarni, Nabi suruh Umar minta doa dengan Uwais Al-Qarni kerana dia berbuat baik pada mak dia. Dia rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup zaman Nabi, dia duduk Yaman. Dia nak pergi buat haji, nak jumpa Nabi. Tapi kenapa dia tak pergi? Aku tak dapat pergi. Satu, miskin. Nombor 2, aku ada mak, aku nak kena jaga dia, nak kena jaga. Korban tuan-tuan bukan senang. Kita nak cakap pandai pun susah. Kita duduk KL, mak duduk kat kampung. Nak balik kampung tu bukan senang. Tidak. Saya cakap untuk saya lah. Tapi bila kita tengok Uwais Qarni, sebab tu tuan-tuan kalau pergi Muzdalifah, pergi wukuf kan. Orang Pakistan kadang daripada Arafah, dia pergi Muzdalifah, dia jalan kaki. Kita tak larat. Betul tak? Tak larat dah. Kan tuan-tuan jalan kaki juga ada? Jemaah jalan kaki? Ada? Macam tak ada harapan? Tak ada, memang tak ada. Saya tak ada. Tak ada, kita tak ada tuan-tuan. Kita jadi mutawif pun nak naik Gua Thur, Gua Hira Allah. Kan? Jabal Nur. Kita jadi mutawif. Jemaah haji sekalian, inilah perjalanan Nabi naik Gua Thur. Inilah perjalanan Nabi naik Gua Hira. Tuan-tuan kena merasai naik. Dia cakap ke mana? Dia duduk kat bawah. Dia tak naik. Sekali cukup naik. Perjalanan Nabi Muhammad. Tapi bila tuan-tuan pergi di wukuf Arafah, kan, wukuf di Arafah, nak pergi ke Muzdalifah, tuan-tuan tengok orang Pakistan, orang India kan, lepas suka jalan kaki. Bila lepas jalan kaki, ada sebahagiannya dukung ayah, dukung mak. Tuan-tuan pakai ihram ni, dia punya peluh tu basah tu serupa ambil kentola rendam dalam air. Kita tegur dia. Ni dia nak tolong boleh tak? Dia bawa, ramai ikut orang duk tanya dia nak tolong. Dia duk Uwais Qarni. Subhanallah. Allah makbulkan doa anak. Makbul. Ini Uwais Qarni. Terkenal. Sifat dia tu menjadikan Nabi kata Umar tanya apa nak doa, nak minta doa apa dengan Uwais ni? Doa apa? Nabi kata Umar minta doa dengan Uwais, minta supaya Allah ampunkan dosa Umar. Kita orang biasa ya. Kita nak cakap dekat budak, orang mai jumpa kita, ustaz minta doa kat saya, kita nak cakap, dek, adik doa kat ustaz. Nak cakap pun kadang tak terkeluar sebab orang duk minta kita doa kat dia. Kita tak cakap dekat orang, doalah kat ustaz juga.
boleh jadi orang itu di sisinya ada doa yang makbul. Sebab tu bila kita baca tilkad darul akhirah, itu hari akhirat. Sebab tu Allah suka orang yang innallaha yuhibbul 'abd at-taqi an-naqi al-khafi, orang yang takwa, orang yang betul-betul takwa. Dia bukan takwa yang jenis nampak macam tauqwa ni. Dia betul-betul takwa ni memang betul lah, dia ni betul-betul baik, memang takwa. At-taqwa ha huna fi suduri taqwa. Dalam dadanya betul-betul takwa. Nampak duk sembang dengan orang kemah kan? Tapi bila kita cerita bak duit ringgit benda syubhah, tak. Ada orang tuan. Ada orang sembang gunggang. Tiba-tiba bak duit ringgit, hutang orang tak bayar. Ada juga. Ada orang dia takut takwa ini mendatangkan kebimbangan bagi dirinya untuk buat dosa. Dan Nabi menyebut orang yang benar-benar takwa dan orang yang khafi, yang orang tak terlihat takwanya. Boleh kita nak tunjuk pun kalau kita nak takwa betul-betul, orang dah kenal kita takwa, tak menjadi kesalahan. Tapi Nabi suka juga orang yang nampak simple, nampak relax, nampak tak ada apa-apa. Ya? Nabi okey. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Jamal, perang Siffin, orang semua waktu tu konflik politik yang besar. Tuan-tuan tengok perang Jamal, perang Siffin. Sedih kita. Sedih tentang cerita Ali dengan tentera lawan Aisyah, lawan Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Ini ijtihad politik tuan-tuan. Dua-dua orang ni baik, dua-dua orang asyara mubasyirin. 10 orang dijamin syurga. Tapi bila mana berlakunya berbeza pandangan. Ni perang Jamal, perang Siffin, tak pernah terfikir oleh kita. Sahabat bunuh sama sahabat. Ada sahabat antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, kibarus sahabah. Orang pergi jumpa dia, kenapa engkau tak terlibat dalam perdebatan orang sedang berbincang tentang mana satu kedudukan mulia, pimpinan mana. Dia sampai satu tahap, satu dia tak nak kecilkan hati mana-mana pihak. Nombor dua dia kata, aku nak balik belah kambing. Belah kambing sungguh. Itu pandangan dia. Itu isyarat berhenti cepat. Okay. Cukup. Saya nak berhenti lah. So, berhenti kan? Bukan dia? Okay, dia. Saya sebut. Dan saya sebut tadi tuan-tuan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada orang, dia kata, dia baca hadis ini. Allah suka orang yang khafi, orang yang taqi, takwa yang simple. Tak apalah, aku jadi orang simple. Bagi dia, itu pandangan dia. Nak menunjukkan tak salah untuk kita berada di saf depan. Tak ada masalah. Dan tak menjadi kesalahan. Untuk mungkin sebahagian orang sampai satu masa dia rasa nak tarik gear sekejap. Bukan lari daripada medan pertempuran. Dia ada yang tarik gear, relax. Ada. Jadi kita sebut antara cara nak menjadi orang yang terkenal di langit, saya bagi beberapa cara. Antaranya orang yang lemah lembut dengan manusia. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada sifat Rahman, pengasih, penyayang, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Dalam hadis menyebut tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Siapa yang mencintai, mengasihani orang di dunia, Allah akan mencintainya di langit. Maksudnya kalau kita ni jenis orang baik dengan orang, lunak dengan orang, bukan jenis perongeh dengan orang, bukan jenis kasar dengan orang, bahasa kita baik, orang pun suka. Orang itu sangat dicintai di langit. Maksudnya terkenallah di langit. Itu salah satu cara untuk kita jadi terkenal di langit. Nombor dua, orang yang buat amal salih. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Orang yang beramal salih, maka Allah akan menjadikan sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Rahman, Allah dan juga makhluk-makhluknya akan jatuh cinta, mendatangkan kecintaan baginya dan mendatangkan kecintaan bagi makhluk-makhluk seluruhnya. Kalau kita buat amal salih, kadang kita meninggal dunia, kadang-kadang yang meninggal tu bukan pakcik kita, bukan adik-beradik kita, tapi tak tahu kenapalah kita boleh menangis. Ada tak orang macam tu? Dia bukan adik kita, dia bukan abang kita, dia bukan pakcik kita, dia bukan tok kita, tapi dia meninggal dunia, kita rasa sayu. Itu tanda-tanda orang itu orang saleh. Tanda-tanda orang itu orang yang saleh. Itu salah satunya. Sebab itulah kita bila baca ayat tentang kisah-kisah Julaibib contohnya. Julaibib ni dah tak handsome. Ada orang kata, bolehkah kata orang tak handsome? Memang ada hadis sebut orang yang wajahnya tak berapa handsome. Sebut ada. Ada yang cakap semua manusia itu cantik, Ustaz. Okay. Ada hadis sebut wanita yang cantik. Apa nak beritahu? Nak beritahu ada tak beza cantik tak cantik? Ada. Tapi yang agama ajar,
Tak cantik menjadikan kamu tidak boleh menghina dia. Yang cantik belum tentu mulia. Itu je agama ajar. Tapi ada orang yang wajah cantik? Ada. Yang kita pun setuju, sepakat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau imam nak dipilih imam. Imam ni bacaan cantik. Oh, semua bacaan terbaik. Ada 2 orang. Bacaan ni terbaik, yang ni pun terbaik. Yang ni pun faham sunnah, yang ni pun faham sunnah. Yang ni pun alim, yang ni pun alim. Akhlak dah baik, dia ni pun baik. Hai, macam mana nak pilih imam ni? Dua-dua bagus ni. Sebahagian kita Jawi kata, tengok hak mana muka handsome. Oh, jenuh tuan nak cari muka handsome. Siapa pula nak clarify yang ni handsome, yang ni tak handsome? Betul tak? Tapi ulama ijtihad. Kenapa dia ijtihad? Memanglah agak kita pun tak berada juga, saya tak berapa setuju. Susah nanti nak tengok siapa handsome tak handsome. Tetapi seolah-olah memberi gambaran wajah yang tampan ini atau rupa yang cantik ini, dia boleh mendatangkan kegembiraan bagi orang yang melihat dia. Orang pun cool down sikit lah. Tengok kan? Kadang-kadang macam tu boleh jadi ijtihad ulama. Jadi nak menunjukkan Julaibib wajah yang dikenali sebagai orang yang tak sega. Tak sega. Nabi bagi jaminan. Tuan baca surah Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalaulah ada datangnya ketentuan Allah dan Rasulullah atas orang mukmin, dan tidak boleh bagi orang itu mempunyai satu choice yang lain. Nabi dah bagi begitu, dia nak buat satu pilihan yang lain. Kata A, B, nak mana satu? Saya nak C. Tak. Kalau Allah dan Rasul kata macam tu, dia macam itulah. Kesnya, bila mana Nabi hantar wakil, lelaki yang tak handsome, yang tak smart ni, Nabi kata, bagi tahu dekat bapak dia, kata, aku tolong lamar untuk lelaki ini. Memberi jaminan. Kata lelaki ini baik, saleh. Handsome tak handsome nombor 2. Saleh. Dia sesuai kahwin dengan wanita yang cantik tu. Bila pergi dekat ayah perempuan tu pun seronok. Oi, yang nak lamar dia adalah Rasulullah. Dia ingat yang nak kahwin dengan anak dia ni Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia beritahu, bukan Nabi Muhammad, yang nak lamar tu Julaibi. Lah, tak jadi. Ayah kata tak jadi pula. Cancel. Let group. Tapi bila mana dia tanya dekat anak datang. Anak perempuan dia datang. Siapakah yang boleh memberikan lebih jaminan daripada Rasulullah SAW? Kalau Nabi jamin, ini Nabi sebut kemuliaan dia. Tentang Sa'id bin Zaid, 10 orang dijamin syurga. 10 orang dijamin syurga. Dia tak masyhur macam Abu Bakar, dia tak masyhur macam Umar, dia tak masyhur macam Ali, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Tapi 10 orang dijamin syurga. Nabi kata dia dibangkitkan nanti, dia seorang bagaikan satu umat yang lain. Hebatnya. Adik ipar kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, antara orang terawal masuk Islam, orang yang awal-awal lah. Tapi kita pun cerita dia sikit-sikit yang kita dengar. Right? Cerita dia sikit-sikit, tapi dia 10 orang dijamin syurga Allah. Apa lagi yang kita nak? Kita nak biarlah Allah mengenali kita, para malaikat kenal kita di langit. Kat dunia ni ada hari orang kenal, ada hari orang tak kenal, tak apalah. Kalau kita nak dikenali dengan baik untuk tujuan maslahah, kan? Orang politik dia kenal orang kenal. Kalau tak kenal, orang tak pilih dia lah. Tak apa, itu orang politik. Orang buat kerja pengurusi masjid, orang kenal dia. Nanti nak minta tolong, pengurusi pun orang tak cam muka, dia pun tunjuk, ni lah muka pengurusi. Cantik tak? Contoh. Boleh, tak ada masalah. Kan? Orang nak kenal. Saya lah nak tolong orang kampung, saya nak tolong. Ni saya. Contoh. Boleh. Tak menjadi kesalahan. Cuma bukan itulah prioriti dalam hidup kita. Wallahualam, saya pun takut panjang sangat. Sekarang ni SOP, kadang azan pun dah habis dah. Kalau tuan-tuan nak tanya 1-2 soalan, dipersilakan insyaAllah. Bismillah. Saya sorry kalau sikit tetamu main rumah, lewat sikit. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah. Okey, ada apa? Ada cerita ni targhib wa tarhib tentang syuhrah. Sebab tu syuhrah ni kalau dalam bab pakaian. Pakaian pun dia ada bab pakaian wajiblah kita faham, tutup aurat, kasiyatun ariyat, tak boleh ketat sangat, tak boleh baju nampak warna kulit, kan? Benda-benda asas lah. Lagi apa lagi? Tak boleh tasyabuh. Orang Islam tiru pakaian ibadat bukan Islam.
Lagi silang jantina, lelaki tak boleh pakai baju yang silang jantina. Laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju lelaki. Ini peraturan dalam berpakaian contoh. Salah satunya juga dimasukkan bab syuhrah. Syuhrah ni orang yang kalau dia jalan dengan orang tu nampak dia paling diva. Macam itulah. Paling dahsyat sangat, melampau saja nak bagi lain. Dia melampau ni sengaja berbeza untuk dilihat terkenal ni pun agama tak berapa setuju. Bukan setakat cantik. Dia saja pakai buruk pun tak boleh. Kat pejabat, bos kata kita hari ni kena pakai majlis makan malam semua pakai baju batik contohnya. Semua pakai baju kemeja. Dia saja nak pakai kain pelikat dengan t-shirt pagoda contoh. Pun tak boleh. Sebab sengaja dia ada niat dengan tak betul. Kalau dia terbalik daripada mana tak apalah. Tuan-tuan nak buat rumah? Buat rumah. Tuan-tuan nak buat rumah yang besar. Ada satu yang disebut libas mukhayal. Kan orang-orang khayal. Tuan-tuan nak buat rumah? Ada rumah besar, tiba-tiba apa kan? Tuan-tuan duduk dalam kawasan perumahan, rumah orang yang susah. Tuan-tuan ada duit sikit lebih, tuan-tuan nak buat rumah besar. Sebagian ulama tak sarankan buat di kawasan rumah orang miskin kalau nak buat rumah orang besar. Tetapi cari taman perumahan besar sikit, tuan-tuan buatlah. Semua duduk susah, tiba-tiba tuan-tuan punya rumah sergam besar. Dia mendatangkan mukhayal lah, mendatangkan sesuatu yang orang-orang susah berasa macam Allah. Faham tak? Dan dia berasa lain sikit. Sebab tu agama dia cantik, dia akhlak. Akhlak kita, interaksi dengan masyarakat cantik. Sebab tu kalau kita tengok, kita nak pergi hantar bayar zakat, kita nak pergi bagi zakat, nak pergi bagi jumpa asnaf. Tuan-tuan nak bagi berah. Tuan-tuan orang perempuan kadang-kadang nak pergi bagi berah tu dia pakai cincin besar biji kurma. Biji kurma. Dia pun salam tu dia tengok cincin duk bling. Kawan tu tarik berah, dia tarik cincin tadi. Kita pun bersesuaian. Dia tak nak melampau sehingga kita ini sengaja kelihatan berbeza. Sebab itu agama ni dia begitulah. Dia suka orang yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Orang yang bersederhana. Wallahu alam. Tuan-tuan pun tak mau tanya apa-apa. Lagi bagus. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita. Allah mengampunkan dosa saya dan tuan-tuan. Allah bagikan kebaikan untuk kita semua. Allah jadi kita ini terkenal di langit, insya-Allah. Para malaikat mengenali, orang-orang baik mengenali, orang saleh mengenali. Yang paling penting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Telaga Kautsar, dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Kasar bahasa, terkurang mana tak kena, minta ampun, minta maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.